Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, untuk kelas 4F, ini rakaman yang pertama yang cikgu buat untuk kelas 4F. Okey, kita sambung balik topik kita. Ada yang beritahu kita dah sampai kumpulan 1. Okey. Tapi kumpulan 1 ni cikgu tak pastilah sampai tahap mana. Cikgu akan mulakan dengan sifat kimia unsur kumpulan 1. Sebelum ni kita ada sifat fizik dan pengenalan unsur kumpulan 1. Tapi cikgu teruskan kepada sifat kimia unsur kumpulan 1. Okey, seperti mana kita tahu kumpulan 18 dia tidak reaktif. Antara sebabnya kerana alasannya adalah kerana kumpulan 18 semua atom-atomnya telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, itu sebab dia tidak bertindak balas, tidak reaktif. Jadi bagaimana pula dengan kumpulan 1? Kumpulan 1 kalau kita lihat sini mempunyai satu elektron valence. Okey, bermaksud dia tidak mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Okey, maka dia cenderung untuk apa? Untuk mencapai kestabilan, untuk mencapai oktet atau duplet. Maka kumpulan 1 ni dia cenderung untuk menyingkirkan satu elektron untuk mencapai susunan yang stabil. Okay. Jadi dia akan bertindak balas dengan unsur lain dengan menderma satu elektron. Okey. Dan akan membentuk ion bercas positif 1. Okey, ini yang berlaku. Atom kumpulan 1 dia menderma elektron, maka dia akan menghasilkan ion. Ataupun mungkin ada yang tak berapa faham sini. Tak apa, yang penting kita nak tahu bahawa dia ni reaktif. Kenapa reaktif? Kerana dia menderma tu bermaksud dia bertindak balas lah dengan unsur lain. Dia akan menderma elektron dia kepada unsur lain. Jadi adalah beberapa tindak balas kimia. Okey. Jadi dekat sini ada beberapa eksperimen mengkaji sifat kimia unsur kumpulan 1. Okey, kita baca dulu. Okey, bagi yang ada buku teks boleh tengok buku teks. Muka surat berapa ni? Muka surat 88 tengok muka surat 88. Kalau tak nampak ni boleh tengok buku teks. Pernyataan masalah, apakah sifat kimia unsur kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air, oksigen dan klorin. Jadi dekat sini dia nak buat aktiviti dengan 3 bahan. Pertama dengan air, yang kedua dengan oksigen dan 3 dengan klorin. Bermaksud kumpulan 1 ni, logam dia boleh bertindak balas dengan ketiga-tiga bahan ini. Okey, bahan dia lithium, natrium, kalium. Okey, walaupun kumpulan 1 ni ada 6-7 ahli, tetapi kita hanya ambil 3 ahli yang pertama sajalah. Hidrogen tak kira. Kita ambil lithium, natrium, kalium. Hidrogen tu sifat dia bukan logam akali, walaupun dia kumpulan 1. Okey, jadi kita ambil 3 saja kerana selepas kalium, di bawah kalium tu tidak sesuai untuk dibuat dalam makmal. Sebabnya kamu pun dah tengok tadi cikgu post video YouTube yang mana logam kumpulan 1 ni walaupun kita menggunakan aplikasi yang kecil saja pun boleh bertindak balas dengan air. Nampak kan? Kecil je. Kalau kita bubuh lagi besar memang akan meletup lah bekas tu. Kita kecil je tadi kan. Okey, itu sebab logam kumpulan 1 ni reaktif. Mana ada logam yang lain? Adakah kita letak logam besi dalam air boleh tindak balas? Tak ada kan. Logam kumpulan 1 boleh. Jadi oleh itu logam kumpulan 1 ni tidak boleh terdedah kepada udara. Dia mesti disimpan di dalam bekas yang mengandungi minyak parafin oil. Minyak parafin.
dalam bekas botol. Dalam botol tu ada diisi dengan minyak parafin. Ni pernah ditanya dalam peperiksaan. Okey, apa tujuan dia adalah untuk dia melindungi logam tadi daripada terdedah kepada persekitaran. Okey. Jadi ini bahan-bahan dia kamu boleh baca lah. Litmus, oksigen, klorin. Okey, kita tengok tindak balas dengan air dahulu. Okey, hipotesis dia yang kita nak kaji adalah apabila menuruni kumpulan 1. Menuruni kumpulan 1 bermaksud apabila kita bergerak daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, maka tindak balas antara logam alkali dengan air semakin reaktif. Daripada kamu tontonan kamu tadi pun kamu akan dapati apa? Daripada lithium sampai dia buat sampai habis tu kan, sampai cesium, rubidium, akhirnya pecah bekas tu kan. Apa yang kamu nampak? Kereaktifan logam tu semakin reaktif. Okey. Okey, dimanipulasikan jenis logam alkali, bergerak balas kereaktifan logam alkali dengan air, dimalarkan saiz logam alkali. Okey, kita guna saiz yang sama lah. Kalau kita guna lithium, lebih kurang sama. Tak bolehlah kita pakai lithium, natrium, kalium saiz yang berbeza. Tak valid lah eksperimen kita. Sebab kita nak melihat kadar ataupun kereaktifan logam terhadap air. Okey, prosedur. Okey, potongkan lithium menjadi saiz yang kecil. Okey, jadi kalau ditanyakan kamu dalam exam untuk buat soalan esei, prosedur dia mesti kena potong dulu. Mesti ada perkataan potong lithium ni. Logam ni mesti dipotong jadi saiz yang kecil. Kalau kita pakai saiz yang asal tak sesuai, bahaya. Dengan menggunakan pisau dan forceps. Okey, keringkan potongan di atas kertas turas. Kemudian masukkan potongan secara perlahan ke dalam besen yang berisi air seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Apabila tindak balas selesai, uji larutan dengan menggunakan kertas litmus merah. Okey, catatkan pemerhatian anda. Ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan natrium dan kalium. Okey, kita tengok aktiviti 1 dahulu. Jadi dekat sini dia ada dua perkara. Pertama, dia masukkan logam tadi dalam air dan kita perhatikan tindak balas dia. Yang kedua adalah larutan yang terhasil air tadi tu, kita uji dia. Okey, dengan kertas litmus merah. Jadi kamu pun dah boleh agak dah apa yang akan berlaku kepada kertas litmus merah. Dia akan menjadi biru. Bermaksud tindak balas itu akan menghasilkan larutan alkali, larutan yang alkali. Di samping ada juga pemerhatian kita gas yang terbebas. Okey. Jadi dekat sini yang pertama adalah kamu kena tahu persamaan dia. Okey, pertama kamu tahu contohnya lithium bertindak balas dengan air akan menghasilkan apa? Tu kena hafal. Kat sini dia dapati bahawa dia akan menghasilkan larutan alkali dan sejenis gas. Okey, gas tu sebenarnya adalah gas hidrogen. Alkali itu adalah lithium hydroxide. Nanti cikgu buat persamaan dia. Okey, inilah persamaan contoh dia. Kalau kita guna lithium, okey, boleh catat dalam nota kamu. Lithium tindak balas dengan air. Nanti kamu cuba salin balik ni, tanpa salin dan cuba buat. Ini jawapan sebenar lah. Kalau boleh jangan tengok jawapan sebenar ni. Buat balik lithium campur air menghasilkan lithium hidroksida dan gas hidrogen. Yang larutan alkali tadi inilah lithium hidroksida ni yang menukarkan kertas litmus merah tadi. Okey, dan ada asap putih gas yang terbebas tu adalah gas hidrogen. So ni persamaan dia.
Sama juga kepada natrium, kalium. Cuma kamu tukarlah lithium ke natrium. Persamaan dia sama saja. Okey, dekat sini di sini tiada latihan ya sesuai ataupun pengukuhan ya. So kita tengok semua ambil buku modul lah, modul yang kamu beli tu, modul chemistry tu, nilam. Okey, kita akan buat latihan di situ. Di samping itu jangan lupa di samping kamu mesti ada buku nota. Okey. Setakat ni nota yang kamu boleh tulis pertamanya adalah sifat kimia kumpulan 1, kemudian tulis tindak balas dengan air, dan tulislah tadi persamaan kimia tindak balas dengan air. Soalan itu, persamaan itu biasa ditanya dalam peperiksaan. Ramai pelajar kena tahu persamaan itu. Persamaan itu hampir 4 bintang lah cikgu bagi, sebab kerap keluar dalam peperiksaan. So kena hafal persamaan tadi, tindak balas dengan air menghasilkan apa. Okey, so semua ambil buku modul muka surat 60. Muka surat 60. Bolehlah lengkapkan di sini. Tapi dalam masa yang sama cikgu akan suruh kamu catat sesuatu dalam buku nota. Walaupun ada jawapan kat sini, kamu masih perlu juga mencatatkannya dalam buku nota. Nanti cikgu akan nyatakan perkara-perkara yang kamu harus catat dalam buku nota. Okey, jadi tak berapa jelas di sini. Kamu boleh tengok rujuk kamu punya buku. Okey, boleh catat saja jawapan je. Cikgu akan bacakan. Okey, bagi lithium, pemerhatian selepas tindak balas itu. Okey, lithium bergerak perlahan dengan nyalaan merah di atas permukaan air. Larutan tidak berwarna menukarkan ketat limas merah kepada biru. Okey, so daripada eksperimen itu kamu kena tahu pemerhatian apa yang kamu nampak dan inference di sebalik pemerhatian tu, ulasan di sebalik pemerhatian. Okay, inference, kamu boleh jawab lithium adalah logam yang paling kurang reaktif bertindak balas dengan air membentuk larutan berakali lithium hidroksida. Kita gunakan istilah paling kurang reaktif kerana kita nak bandingkan dengan 3 unsur tu sahaja. Nak kirakan lithium ni memang dah reaktif dah. Tetapi kita nak bandingkan antara lithium, natrium, kalium, maka lithium ni lah yang paling kurang reaktif berbanding ketiga-tiga logam tersebut bertindak balas dengan dengan air. Jadi di sini ada persamaan kimia. Tulislah persamaan kimia ada. Lithium campur air menghasilkan larutan alkali lithium hidroksida dan gas hidrogen. So, ni benda yang cikgu cakap kena hafal ni. Okey, kemudian salin jawapan pada buku modul ni. Yang seterusnya adalah natrium. Natrium bergerak cepat dengan nyalaan kuning di atas permukaan air. Larutan tidak berwarna menukarkan ketat limas merah kepada biru. Okey, kemudian natrium adalah logam yang reaktif bertindak balas dengan air membentuk larutan berakali natrium hidroksida. Okey, kemudian kamu buat persamaan dia. Persamaan dia sama saja, tukarlah simbol lithium kepada natrium. Yang seterusnya adalah kalium bergerak sangat cepat dengan penyalaan ungu di atas permukaan air. Larutan tidak berwarna menukarkan ketat limas merah kepada biru.
Okey, kalium adalah logam yang paling reaktif. Bertindak balas dengan air membentuk larutan beralkali kalium hidroksida. Sama juga kena tulis persamaan dia dah. Kalium. Okey, setelah kamu salin semua jawapan ni, seperti mana cikgu cakap tadi, benda ni kita kena tulis juga dalam buku nota kamu. Sebabnya dalam exam kadang-kadang disuruh ditanya kamu perbezaan kereaktifan. Jadi tadi kita dah dapat kamu tulis tadi, nampak setiap logam tu pemerhatian dia berbeza kan. Jadi kamu kena bezakan tu, ada yang cepat, ada yang sangat cepat. Okey, ada yang lambat. So kamu kena bezakan setiap punya logam punya pemerhatian tu. Jadi cikgu nak kamu catat dalam buku nota kamu, buatlah jadual ringkas sikit berkenaan dengan pemerhatian antara lithium, natrium, kalium tindak balas dengan air. Okey, tak perlu tulis banyak lah. Ataupun nak tulis semua pun boleh juga. Kamu salin ketiga-tiga ni. Contohnya kalau lithium ni, macam mana dia bergerak? Perlahan. Apa warna dia? Merah. Okey, ni yang penting ni, kamu boleh bezakan pemerhatian tindak balas dia. Natrium ni apa? Natrium ni bergerak cepat. Apa warna tindak balas pemerhatian dia? Kuning. So benda ni kena catat dalam buku nota kamu. Kena bezakan. Kalau keluar soalan esei, kamu boleh bezakan antara tiga-tiga pemerhatian ni. Memanglah tiga-tiga ni reaktif, tetapi kena bezakan dari segi pemerhatian dia. Okey, catat dalam buku nota. Okey, habis tindak balas dengan air, kita tengok pula tindak balas kumpulan 1 dengan oksigen. Dengan oksigen, kamu boleh rujuk prosedur dia pada buku teks pun boleh. Dekat sini pun ada juga. Buku modul pun boleh juga kita rujuk. Okey, sebelum tu ini gambar rajah dia. Boleh tengok gambar rajah. Di mana logam dia berada di dalam ni. Ada diisi oleh gas jar, balang gas yang diisi dengan gas oksigen. Okey, kita teruskan membaca prosedur dia. Okey, mesti menggunakan istilah dia potong. Langkah pertama mesti potong logam kumpulan 1 ni. Potong secebis kecil lithium menggunakan pisau dan forceps. Keringkan minyak parafin pada permukaan lithium dengan kertas turas. Letakkan lithium pada sudu pembakaran dan panaskan lithium dengan kuat sehingga ia menyala. Letakkan lithium menyala tadi ke dalam balang gas berisi oksigen. Apabila tindak balas berhenti, tambahkan air untuk melarutkan sebatian yang terbentuk. Tambahkan beberapa titis penunjuk universal kepada larutan yang terbentuk. Catatkan pemerhatian. Ulang langkah 1 hingga 7 menggunakan natrium dan kalium untuk menggantikan lithium satu demi satu. So di sini pun ada dua aktiviti. Yang pertama, kita bakar dia dalam balang gas berisi oksigen. Aktiviti yang kedua apa dia? Aktiviti yang kedua adalah hasil yang kita dapat tadi, logam oksida tadi, kita larutkan dalam air. Dan kemudian larutan air itu kita uji dengan penunjuk universal. Agak-agak apakah larutan tu nak tunjukkan kat kita? Okey, sudah pastilah larutan itu akan menjadi larutan yang berakali, larutan akali. Okey, seterusnya kita tengok pemerhatian. Catat dalam buku modul kamu. Okey, ini pun penting juga. Tindak balas dengan oksigen ni hampir sama pentinglah dengan tindak balas dengan air, tapi air tu tinggi sikitlah kepentingan dia. Okey, lithium salin terbakar perlahan dengan nyalaan merah menghasilkan pepejal putih. Okey, pepejal putih larut dalam air membentuk larutan yang tidak berwarna.
Larutan itu menukarkan warna penunjuk universal dari hijau kepada ungu. Apa tu? Atau buktikan apa ni Okey. Pemerhatian, inference, lithium adalah paling kurang reaktif terhadap oksigen. Kita guna istilah paling kurang reaktif. Sebenarnya dia reaktif. Tapi kita nak banding dengan tiga-tiga ni, dia lah paling kurang reaktif lah terhadap oksigen. Lithium bertindak balas dengan oksigen membentuk lithium oksida. Yang pepejal putih yang terhasil itu, yang setelah pembakaran tadi, apa nama dia? Itu adalah lithium oksida. Okay, persamaan kimia dia, lithium, boleh salin lithium campur oksigen menghasilkan lithium oksida. Okey, persamaan ini tidak kurang juga pentingnya. Kena hafal juga. Tapi dari segi kekerapan ditanya dalam peperiksaan lah yang tadi tu dengan air tadi. Okey. Lithium oksida ni dah habis, dengan oksigen dah habis. Kemudian aktiviti yang kedua adalah kita buat lithium oksida tadi bertindak balas. Kita larutkan dalam air iaitu bertindak balas dengan air untuk membentuk larutan alkali lithium hidroksida. Okey, salin dia punya persamaan tindak balas tadi ni. Lithium oksida Li2O campur air menghasilkan 2 LiOH, lithium hidroksida. Okey. Okey, seterusnya salin benda ni. Yang lain hampir sama, cuma pemerhatian saja setiap logam ni agak berbeza. Okey, natrium terbakar terang dengan nyalaan kuning menghasilkan pepejal putih. Okey, kemudian pepejal putih larut dalam air membentuk larutan tidak berwarna. Larutan itu menukarkan warna penunjuk universal dari hijau kepada ungu. Natrium bertindak balas dengan natrium adalah logam reaktif terhadap oksigen. Natrium bertindak balas dengan oksigen membentuk natrium hidroksida. Okey, salin natrium oksida. Okey, persamaan dia 4Na campur O2 menghasilkan 2Na2O. Natrium oksida bertindak balas dengan air membentuk larutan beralkali natrium hidroksida. Okey, persamaan dia adalah Na2O campur air menghasilkan natrium hidroksida. Okey, untuk di sini ada dua aktiviti. Okey, seterusnya tindak balas kalium terbakar dengan sangat terang. Tak berapa jelas jadi kamu dengar sajalah. Perkataan ni tak berjelas, sangat kecil. Kamu dengar cikgu punya suara je. Kalium terbakar dengan sangat terang dengan nyalaan ungu menghasilkan pepejal putih. Okey, pepejal putih larut dalam air membentuk larutan tidak berwarna. Larutan itu menukarkan warna penunjuk universal dari hijau kepada ungu. Ini semua dari segi pemerhatian. Pemerhatian kita tak perlu bagi nama apa yang kita nampak tu. Kita hanya lihat apa yang kita nampak je. Nama tak perlu. Nama itu adalah menunjukkan inference. Okay, inference dia adalah kalium adalah logam yang paling reaktif terhadap oksigen. Kalium bertindak balas dengan oksigen membentuk kalium oksida. Okay, persamaan dia sama saja, tukar saja simbol. Kalium oksida bertindak balas dengan air membentuk larutan beralkali kalium hidroksida. Okey, sama saja. Habis Okey, dengan satu lagi tindak balas iaitu dengan klorida, dengan klorin. Ni kita sambunglah, masa pun dah nak habis. Dah setengah jam ni. Cuma di sini kita dapati bahawa kumpulan satu ni, kereaktifan dia daripada dua eksperimen ini, apa yang kita boleh katakan kereaktifan kumpulan satu ni? Okey, yang pertama, dia kumpulan satu ni semua tindak balas dia sama lah. Maksudnya kalau lithium boleh bertindak balas dengan air, kalium pun boleh bertindak balas dengan air.
Kalau lithium boleh bertindak dengan oksigen, rubidium, cesium pun boleh bertindak dengan oksigen. Tapi apa beza dia? Beza dia adalah dari segi kereaktifan. Bagaimana kereaktifan dia? Kita dapati kereaktifan dia semakin meningkat apabila menuruni kumpulan 1, kan? Jadi itu adalah salah satu soalan yang favorite boleh keluar dalam peperiksaan. Soalan akan tanya kenapa tindak balas, contoh dia tindak balas lithium dengan air kurang reaktif berbanding tindak balas kalium dengan air. Cuba huraikan. Itu boleh keluar dalam peperiksaan esei. Mungkin 7-8 markah dia boleh tanya kamu. Jadi cikgu tinggalkan kamu dengan persoalan esei nanti. Cikgu akan sambung nanti. Cikgu akan bagi jawapan kenapa kumpulan 1 ni kereaktifan dia semakin meningkat. Okay, cikgu tinggalkan dengan persoalan itu. Next class cikgu akan bagi jawapan dia. Salin jawapan dia dalam buku nota. Okay. So itu saja untuk hari ini. Tentang kumpulan 1 tak habis lagi. Iaitu kita nak menjawab persoalan kenapa kereaktifan dia semakin meningkat. Dan ada sedikit lagi perbincangan iaitu kumpulan 1 dengan klorin. Okey. Itu saja kelas. Terima kasih.